Aku di sini hanya ingin menceritakan kisah pengalaman aku pada beberapa tahun lalu dan kini. Aku mengisahkan cerita ini, berkongsi pengalaman aku dengan anda semua. Adakah anda bersedia? Salam Nusantara, salam satu Malaysia, salam pengenalan. Bermula pada aku berumur 18 tahun. Pada tu, ketika itu, biasalah budak-budak muda. Mestilah sama belajar. Ada je yang tak berkesempatan tapi tak mengapa. Di sini aku hanya ingin bercerita tentang pengalaman aku. Kalau korang ada pendapat, cerita dan sebagainya, sila komen, subscribe kat bawah. Tolong. Kita nak share saja, bukan nak buat cerita seram kat sini. Ada faham? Okay. Macam ni. Kisahnya bermula di sini. Pada ketika itu cuti SEM. Kawan-kawan aku yang housemate aku semua telah pulang ke kampung dan aku tinggal seorang. Jadi ketika itu aku sedang main chat, iaitu Yahoo Messenger dengan kawan aku. Aku tengah leka berborak-borak dengan dia dan kemudian ada kelibat putih lalu melintasi aku begini. Sap. Okay. Dan kawan aku dalam chat tu cakap, "Babe, are you okay? Are you fine there?" Aku cakap, "I'm good here." "Why?" "Babe, I saw something. A white. Are you okay there?" Ya, aku merasa agak panas dan mula rasa tak sedap. Dan aku cakap, "Babe, why not you come here and pick me up? We go somewhere else. Cakap dengan dia. Dia cakap, "Get your clothes now." Aku pergi siap, tukar baju, terus keluar. Dia dah sampai kat bawah. Dia cakap, aku dan aku masuk kereta dan kita orang sama-sama senyap. Dan sampai dekat kedai mamak, baru dia cakap, "Babe, you know what? She was so white." Lepas tu aku cakap lah, "Ya ke? Kenapa macam tu? Macam mana dia boleh ada ya?" Lepas tu dia kata, "Tak tahu. Tapi mungkin disebabkan kos orang. Dan situ pun rumah tu memang kos sebelum ni pun pembangunan baru." Yes, tempat tu memang baru. Okay, dan kami lepak di kedai mamak tersebut. They still keep asking each other macam mana benda tu ada apa semua. Dan tetapi alangkah malangnya bila benda tu mula tindih aku tidur. Yeah. Bila setiap kali aku balik hostel, aku dah penat, aku terus mandi-mandi, baca buku, aku boleh tertidur. Sedangkan semua kawan-kawan aku tahu aku susah nak tidur malam sebab study. Lagipun assignment yang ada, aku akan balik rumah terus buat. Aku tak akan tangguh kerja aku. Tapi malangnya benda tu berlarut selama 3 minggu. Dan kemudian aku mula perlahan-lahan mendekatkan diri aku pada Tuhan. Kerana aku rasa benda ni macam tak relevan. Aku ada Allah yang selalu melindungi aku, doa-doa ibu bapa aku, doa-doa orang yang sayangkan aku. Jadi untuk apa aku takut dengan benda yang tak seberapa tu? Sedangkan aku boleh berdoa dan aku ada punya just side untuk berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan. Jadi pada masa itulah aku mula berfikiran positif. Sedangkan pada kemudian beberapa bulan tu, macam biasa aku kena tinggal seorang lah bila kawan-kawan semua dah balik ke kampung halaman masing-masing. Aku masa tu antara ingat dengan tak ingat lah. Kawan aku cakap, dia kata, aku nak balik kampung, dia kata, tapi aku nak singgah balik hostel dulu. So aku ingatkan dia tak baliklah kampung sebab dia dah balik hostel dulu. So dia nak siap-siap apa semua, ambil tiket bas, balik rumah nak kena mandi, siap-siap packing barang kan. So aku ingat dalam pukul 8.30, pukul 9 macam itulah dia dah terus ni. Rupanya tidak. Rupanya dia terus daripada college, dia terus ambil bas dan balik ke kampung. Finally, sebenarnya
kawan aku tu terus balik ke sana, balik ke kampung, dan aku tinggal kat rumah tu sorang-sorang. Okey. Dan macam biasa aku ingatkan dia ada. So aku pun masuk bilik mandi dan terus duduk dalam bilik aku. Cuma selain handphone apa semua. Boyfriend, that time boyfriend macam tengah nak putus tau. Tapi tak seorang pun nak SMS kau ke, nak video call kau. Okay. Lepas tu aku main handphone. Dan kawan aku ni yang cakap nak balik kampung tadi tu, dia masuk bilik aku. Dia kata aku tak jadi nak balik kampung. Okay, dan aku pun macam okay, tak apalah, kau ada kawan dekat bilik kau kan, sekejap lagi aku datang. Lepas tu lepas 10 minit macam tu, aku masuk bilik dia. Aku cakap, babe bangunlah, nak borak ni. Lepas tu dia kata, aku mengantuk sangat lah babe, nak tidur. Dan aku pun tidurlah sama-sama. Aku tidur bilik aku, dia tidur bilik dia. Tidur. Pukul subuh, aku bangun nak solat subuh. Sebab dengar azan kan, aku solat subuh. Aku nak kejut dia. Aku tengok tempat tidur tersusun rapi gila. So daripada situ aku macam, siapa malam tadi? Takkanlah dia balik tengah pukul 2-3 pagi. Siapa datang ambil dia? That's why aku cakap, taklah, mungkin ada yang lain kan. Okay. So aku daripada situ aku macam, okay tak apa, fine. Aku pun lepas subuh, Aku tak pernah cerita kat siapa-siapa sebab aku rasa macam benda ni ngarut je. Ya, aku fikir macam tu tau. Lepas tu ada kawan-kawan aku cakap, dia kata ada benda. Masa tu kita orang tengah tunggu bas dah malam. Dia kata, ada benda lah, dia kata. Lepas tu aku cakap, bukan, tu plastik je. Kau boleh tahan dapat member macam tu? Plastik je? Kau dah kenapa weh? Kan? College kami, masa tu pukul 12 tengah hari, matahari memang terpacak atas kepala. Aku nampak seorang perempuan pakai baju kebaya macam Baba Nyonya, bawa payung kubur. Tapi aku rasa macam benda tu hayalan je. Dia cakap panas sangat kot, cakap macam tu. Dan aku tanya kawan aku, kau nampak tak orang tu lalu bawa payung kubur? Dia kata nampak. Dia tanya lagi seorang, kau nampak tak orang perempuan bawa payung kubur tu dengan terompah dia? Aku cakap macam tu. Lepas tu yang kawan aku seorang ni, ya nampak, cakap kan. Yang seorang lagi kata, tak ada lah, mana ada orang. Ya, bila kita orang melirik dia pusing ke belakang, memang tak ada. So aku pun macam, okay, tak apalah, halusinasi je tu, panas sangat. Okay, kau tengok betapa positifnya aku sampai benda macam tu. Macam tak ada apalah. Pengalaman aku banyak sangat dekat college tu. Aku pun tak tahu kenapa. Sebab mungkin kawasan tu kawasan lama dan banyak-banyak kisahnya yang kita orang tak tahu. Tapi inilah. Okay, kemudian aku bekerja dekat salah satu tempat taman tema, tempat peranginan lah. Pada mulanya, aku ditempatkan di hostel. Dan hostel ni sebenarnya dah banyak orang komplain. Orang komplain pasal dia punya tempat tu, pintu bilik selalu terbuka, yang tempat bilik aku tidur tu. Malam pertama, minggu pertama, minggu kedua, partner bilik aku berhenti kerja without the good reason. Pertama, dia kata tiap-tiap malam pintu bilik selalu terbuka. Yes, aku memang tak boleh. Walaupun kau berdecit pun aku akan tersedar. And that is was me. Lepas tu memang tiap-tiap dalam masa 2 minggu tu, tiap-tiap malam pintu bilik tu terbuka. First aku fikir mungkin orang budak-budak lama yang ada kunci bilik tu nak kenakan kita orang. Aku tengok positif lagi. Positif. Aku tak risau langsung pasal benda-benda macam tu kan. Dan untuk sekian kalinya, aku cakap dengan partner aku, sis, macam mana kita nak kena report lah. Lepas tu dia kata,
Dek, akak sebenarnya dah nak berhenti kerja. Dia kata akak tak tahan lah. Pintu bilik Nasheed buka je. Aku macam, what? Dia kata, lepas tu dia kata tempat kerja dia stress. Okay, oh ya ke? Aku cakap tak apalah. Mungkin jodoh kita sampai sini je. Okay, so ucap selamat berpisah apa semua. Malam tu juga, dia keluar. Aku tahu tak boleh tahan macam gitu. Dia keluar, dia kata dia dapat kerja dah. So aku macam tinggal dah seorang-seorang. After 2 weeks, dalam 2 minggu tu, ya memang pun. Hostel aku, betul-betul bawah tanah. Okay, bawah tanah. Dan macam-macam cerita orang datang cerita dekat aku macam tu macam ni. Aku macam, oh ya ke? Tapi aku lagi takut manusia. Aku cakap macam tu. Okay, tak apalah. Dan one day, pada hari tu aku cuti. Lepas tu pagi-pagi tu, kawan aku dah ajak pergi makan. Aku pun bangun siap-siap. Lepas aku mandi, aku pakai baju. Aku dengar ada orang mandi dalam bilik air. Aku sangkakan bilik sebelah. Rupanya sebelah bilik aku tak ada orang. Sedih. Nampak sangat aku tak bergaul dengan orang. Aku cakap, ya Allah, dah lama dah bilik tu rupanya tak ada orang. Okay, tak apalah. Lepas tu pasal pintu bilik tu actually dah banyak kali dah. Warden tu tukar pintu, tombol pintu tu. Tapi be same juga macam tu. Okay. Aku nak, pada satu malam, aku nak tidur. Aku baca buku. Lepas tu tiba-tiba, sejuk aje. Okay, aku cakap, tak ada bunyi tapi pintu dah terbuka. Aku macam, siapa tu? Kenapa tu? Okay, pusing pandang atas. Okay, pintu atas kepala aku baring macam gini, pintu kat belakang kan. Terbuka. Pergi tutup. Aku tutup dan aku baring. Handphone tak ada line that time. Aku dah macam, apa hal? Tak sedar hati. Tapi, tak ada apalah. Biasa je. Lepas tu, aku keluar pergi minum. Sorang-sorang, tak ada kawan. Kawan aku ada tapi kerja malam. Lepas tu, cakap dengan kawan aku, ada tak bilik kat tempat kau tu kosong? Dia kata, apa kata besok engkau kan kerja petang. Pagi-pagi tu pergi jumpa ni, uruskan hostel kau. Dapat tukar bilik. 1 month duduk kat atas tu. Baru dapat tukar bilik tau. Lepas tu, dah tukar bilik, dapatlah roommate yang best lah. Syok lah akak tu. Dia pun baru baik sakit. Tapi masa tu seronok lah kan. Ada kawan borak apa semua. Dan kawan aku tu pun pindah move masuk bilik aku. So kita orang macam happy lah kan. Lepas tu tak lama lepas tu tak ada apa-apa dekat bilik tu. Sebab kita orang semua ni kan. Tapi yang tak syoknya, bila tengah malam, orang nangis pula depan pintu bilik dah lah. Aku duduk betul-betul kat pintu bilik. Sebab aku tak suka duduk belah dalam. Aku suka duduk kat pintu bilik. Senang nak keluar masuk. Sebab aku kadang-kadang kaki merayah. Yes, kakak tu cakap macam ni dengan aku. Kalau ada yang dengar menangis tu, tak payahlah buka pintu. Dia kata macam tu. Sebelah bilik aku tu adalah budak HR. Diorang pun cakap benda yang sama. Tapi aku macam, fine. Macam, taklah. Okay lah. Dengar je lah nasihat orang kan. Dan lepas tu berlarut. Tapi tiap-tiap hari Rabu je dia nangis. Tu aku cakap, ni orang ni. Tak ada apa pun. So, bila ada satu hari tu, aku balik ke Jawal. Dan aku lalu dekat tangga yang berdekatan dengan pintu bilik aku tu. Yes, rasa dia semacam sangat. Pada malam tu juga, pukul 12 ke 11.30 begitulah. Aku keluar makan dengan kawan aku. Tengah sedap kita orang borak dan tiba-tiba dia ajak aku pergi makan. Dan on the way nak pergi makan tu, ada seorang budak cakap, ada orang terjun daripada hostel. Aku dah aku cakap dia, tak apa ke ni? Tak apa, dia kata macam tu. Sekejap lagi saya hantar terus pergi bilik, dia kata. Yelah, aku pun macam okay, tak apalah. Rupa-rupanya orang memang betul lah dia orang bunuh diri. Dan itulah, begitulah ceritanya. Tapi tak pastilah apa dia bunuh diri kan. Cuma ni macam, yelah, kau pelik kan, tiap-tiap hari Rabu nangis, lepas tu tiba-tiba ada orang bunuh diri. Kau rasa? Okay, tak apa, fine. So, itulah pengalaman misteri aku. Aku just macam, tak lah, terlalu sangat fikir positif kot.
pada yang lain-lain tu terpulanglah korang nak komen, subscribe apa, terpulanglah. Tak minta banyak, tak minta lebih pun, sikit je subscribe dah. Okay, selain daripada tu dekat rumah ada. Masa tu aku umur 14 tahun ke 12 tahun. 12 tahun rasanya. Ya, 12 tahun aku sekolah rendah. Lepas tu ada siang tu macam biasalah. Yang tak disangka-sangka ni, yang tak best ni. Ada orang ketuk pintu rumah bagi kum, nama penuh kau. Kum, nama penuh kau. Yang tak bestnya tu nama penuh. Bila aku SMS semua kawan-kawan tanya ada datang rumah tak. Lepas tu orang semua cakap tak ada. Kita orang semua ni kat rumah masing-masing. Who's that? Esok tu aku cerita kat bapak dengan mak aku. Lepas tu orang kata salah dengar tu je. Salah dengar aku baca aku sampai tertidur kat orang tamu weh. Kesian. Okay, tak apa. Sebab that time aku buka pintu, so tak tahu siapa kan. So bila dah 3 kali kum tu, nama penuh, buka lah pintu, nak tahu siapa kan. Budak apa tahu. Sampai tertidur baca ayat kursi, tertidur kat ruang tamu. Okay, tak lama lepas tu, masih budak-budak remaja lagi, dengar pula ada orang nangis. Kau rasa SMS semua kawan-kawan, korang dengar apa aku dengar. Lepas tu tak reply dah SMS kan. Aku dah tak tahu nak cerita macam mana dah. Ini hanya pengalaman aku. Korang punya pengalaman, kalau korang boleh buat video ke apa ke, just share. Jom share. Tak ada masalah pun. Lepas tu ada tahun 17 aku bekerja dekat KL. Aku kerja kat KL. Okay, dekat tempat kerja tu, tiap kali petang akan ada bau kemian. Tiap kali aku nak pergi toilet, ada masa-masa dia akan ada bau kemian. Lepas tu tak adalah every week, macam 2 minggu sekali macam tu, mesti akan ada satu masalah yang akan timbul. Sama ada korang akan bergaduh sesama team, korang akan merajuk dengan leader, dengan manager, dengan apa. Macam benda tu macam mengacau emosi sebenarnya, tapi macam orang tak perasan. Sampailah aku pergi toilet, aku tegur orang ni. Dia pakai baju putih, rambut panjang, tapi rambut dia blonde tau. Rambut dia blonde, pakai baju putih, seluar putih, rambut blonde. Aku tanya dia, kata, "Hi ma'am, kerja sini ke?" Lepas dia senyum je. Lepas tu macam, kenapa kan? Selalu macam diorang ni ramah. Okay, tapi takpelah. Aku just, takpelah. Rupanya kawan aku cakap, kita orang selalu balik pukul 10 malam, 9 dan 10. So kawan aku cakap, dia kata tempat ni memang ni sikit sebab bangunan lama kan. Atau rupanya ada kisah di sebalik tu. Okay. Kisah di sebalik tu kita tunggu part 2. Okay, sampai sini je lah cerita kita untuk hari ni. Assalamualaikum. Bye.